Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan segala kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita untuk kita sama-sama terus bertemu dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya-Allah kesempatan yang ada pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi, di mana kita sudah sampai pada ayat yang ke 80 belum ni 79, ayat ke 79. Lalu insya-Allah kita ambil dulu awal-awal ni, kita ambil 79 sampai ayat sampai ayat 82. Okay, ayat 79 sampai ayat 82 insya-Allah. Okey. Lalu dah Ramadan ni, ada volunteer nak baca ke? Tak ada juga. Baik, pahala berganda pun tak ada juga. Baik, tak apalah, ustaz bacalah. Banyak pahala kan? Okey. Baik, kita ambil ayat 79 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada nak baca? Tak ada. Nak ikut? Tak nak ikut? Sekali lagi. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, mungkin ada kepenatan sikit kot pagi ni. Okey, tapi bila kita mula baca jangan au tak nak au. A'u ada hamzah dan ain. A'u. Okey. Au dia tak ada maksud a'u. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فكانت لمساكين يعملون في البحر. أيوة. Okey, baik. Pertama kita tengok dekat perkataan fakanat. Okey, kita dah sebut dah hari tu bahawa ta dia mati, dia ada hams, ya. Dan hams ini adalah kita jarayanun nafas, kita keluarkan nafas ataupun keluarkan angin. Okey, kita keluarkan angin ketika lidah kita berada dekat makhraj ta. Jangan larikan dia daripada makhraj ta. Okay, sebab bila lari dia akan keluar huruf baru. Kita nak makhraj ta, fakanat, nat. Kuat macam mana pun dia akan keluar macam tu. Fakanat. So bila dia keluar fakanat, maksudnya kita tahu dia dah lari daripada makhraj ta. Okey. So hati-hati. Fakanat, nat. Okey. Angin keluar tapi lidah masih pada makhraj huruf ta. Okey, kemudian bila kita habis fil bahr. Okey, kita tengok perkataan fil bahr. Dan perkataan seperti ini banyak dalam Al-Quran, iaitu kita waqaf pada perkataan yang dua huruf terakhir dia kita akan matikan. Okey, dua huruf terakhir dia kita akan matikan. Okey, maka kena jaga dua-dua, tapi jaga yang second last tu dulu. Jangan jaga yang last tu, jaga yang second last tu dulu. Okey, fil bahri. Ha adalah huruf nipis, maka senyumkan ha. Senyumkan bah, jangan bah. Okey. Okay, bila kita dah habis tu baru kita masukkan pada ra. Dan ra ni kita hanya perlu letak lidah pada makhraj dia je. Letak bahr. Okey, jangan bahr, jangan duk paksa dia keluar. Mana-mana huruf perkataan yang kita jumpa macam ni dalam Quran, kita nak waqaf, kemudian dua huruf terakhir dia mati, maka huruf last tu hanya letak je pada makhraj dia. Apa yang keluar itulah bunyi dia.
Okey, fil bahr. Aywa. Baik, kita sambung. Fa'aradtu an a'ibaha. Okey, fa'aradtu. Kita ada dal, kita ada ta. Okey, kenapa kita masuk pada ta terus? Kita tinggalkan dal. Kita hafal dulu lah, hafal dal dengan ta, idgham mutajani said. Tapi pasal apa kita dropkan dal tu? Kita buang satu huruf dalam Quran, salah ni. Tapi kenapa boleh kat sini? Kerana kaedah dia adalah apabila dua huruf yang sama apa? Makhraj. Okey, sebab tu makhraj kita kena ingat. Makhraj ada berapa? Makhraj ada 3. Makhraj huruf ada 3. Makhraj bunyi ada 5. Makhraj huruf ada 3. Apa dia? Lidah, bibir dengan kerongkong. Ya, 3. Kerongkong, lidah dan bibir. Okay, makhraj bunyi tambah jauf, rongga dan pangkal hidung. Okay, so ingat, dekat kerongkong ada apa? Ada bawah kerongkong yang paling jauh, tengah-tengah kerongkong, kerongkong paling dekat dengan anak tekak. Kemudian lidah, lidah ada pangkal lidah, tengah lidah, tepi lidah, hujung lidah. Okay, so kena ingat makhraj. Sebab apa? Antara sebab dia adalah bila kita jumpa huruf yang sama makhraj, di mana huruf pertama mati dan huruf kedua berbaris, maka kita terus pergi pada huruf yang kedua. Okey, an a'i itu fa'aradtu. Okey, kemudian an a'ibaha, kita bagi tenaga tapi senyum, jangan a'ibaha. Ni ramai ha senyumkan. Okey, kita sambung. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Aywa, yang ni insya-Allah mudah. Okey, sebab sad dengan ghin dua-dua tebal, maka senang. Ghasba. Okey, kita sambung. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Okey, yang ni kita kena hati-hati sikit. Perkataan yang pertama tu tughyana, itu senang insya-Allah sebab ta tebal, ghin pun tebal. Tughyana. Okey, yang kedua tu wa kufra. Okey. So kaf dengan fa insya-Allah mudah, nipis, kuf dan ra tebal. Wa kufra. Okey, jangan terikut ra jadi fa pun jadi tebal. Wa kufra. Okey, wa kufra. Okey. Ayyurhiqahum, masya-Allah, mudah insya-Allah. Kita sambung. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ. رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ. Okey, jangan lupa ha dia paling lemah bila dia berada dekat hujung perkataan. Okey, ha paling lemah bila berada dekat hujung perkataan. Maka dekat hujung perkataan bagi tenaga min. Okey, khairan min. Okey, jangan hilangkan ha dia. Okey. Yang ni kita ambil daripada khairan min. Khairan minhu zakatan wa aqrab ruhma. Sama juga hamzah dengan qaf. Qaf tebal, hamzah nipis. Senyumkan hamzah, tebalkan qaf. Wa aqraba. Okey. Wa aqraba ruhma. Aywa. Baik, kita sambung. Wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah.
وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا أيوة. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أيوة ما شاء الله. ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك Okay, sini ada tempat tebal nipisnya. Wayastakhrija. Ta senyum, kha tak senyum. Wayastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Okay, ra dengan ha dia susah sikit. Tapi kalau kita dapat senyumkan ha tu, alhamdulillah. Tak dapat tak apa. Rahmatan pun boleh. Rahmatan. Kalau dapat senyumkan rahmatan min rabbik. Aywa. وما فعلته عن أمري أيوة. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Jangan matikan bunyi dekat ain tu. Ain dengan ain tu. Tasti'. Okey, jangan hilangkan bunyi ain. Ma lam tasti' alaihi sabra. Jangan tasti' alaihi, tu mati bunyi. Okey, jangan matikan bunyi sebab ain yang mati dia ada sifat rakhawah. Dia bukan syiddah, dia rakhawah, maka jangan hilangkan bunyi dia. Tasti' alaihi sabra. Aywa. Okey. Baik, seperti biasa perkataan-perkataan yang susah kita gariskan. Okey. Baik, ayat 79 adalah sambungan daripada kisah cerita Nabi Allah Musa alaihi salam dan Khadir. Okey, di mana kita cerita sebelum ni bagaimana Khadir ni diperselisihkan pandangan sama ada dia adalah nabi ataupun rajulun saleh kepada dua pandangan. Okey, satu yang mengatakan dia adalah seorang nabi kerana dia mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula mengatakan dia rajulun saleh kerana seorang nabi dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan syariat-syariat tertentu, sama ada syariat dirinya sendiri ataupun syariat daripada rasul sebelumnya. Okay, so ada dua pandangan tentang Khadir. Lalu daripada ayat-ayat yang kita baca ni mungkin kita boleh nampak gambaran sikit siapa dia Khadir. Jom kita tengok ayat dia. Amma safinah. Lalu Khadir, antara perjanjian dia dengan Nabi Allah Musa alaihi salam ialah Nabi Musa alaihi salam boleh ikut Khadir untuk belajar tentang kesabaran ataupun belajar tentang ilmu, tapi syaratnya adalah Nabi Musa alaihi salam tak boleh bertanya tentang apa-apa yang Khadir lakukan. Lalu setelah Nabi Musa buat kesalahan kali pertama ni nisyan, atas disebabkan lupa, kelalaian. Okay, maka ada kemaafan. Namun kesalahan yang kedua, Nabi Musa alaihi salam nampak ini adalah kesalahan. Okay, bila kali pertama tersilap, maka kita pun bila orang salah kali pertama kita okey, tapi kesalahan kali kedua nampak di tengah-tengah, seolah-olah macam sengaja ke tak sengaja. Okay, tetapi kesalahan kali ketiga nampak sangat memang tak boleh tahan sabar. Okey, maka Nabi Musa AS bila buat kesalahan kali kedua, maka dia minta satu lagi peluang daripada Khadir untuk kali ketiga. In sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau sekali lagi aku bertanya kepada kamu, maka fala tusahibni. Dan begitu juga dalam syariat kita, syariat Nabi SAW, maka 3 kali adalah maksimum. Okay, contoh dalam bab talak, dalam bab perceraian, kali pertama mungkin disebabkan oleh keadaan. Okay, kita marah ke,
ataupun dalam keadaan kita lupa tengah jadi suami orang, okey, lalu lepaskan talak. Okey, kali pertama ada kemaafan, kali kedua dah berada di persimpangan dah tu, ni sengaja ke tak sengaja, tapi masih boleh diterima. Tetapi kali ketiga menampakkan kesungguhan, maka kerana itu Allah Ta'ala kata at-talaqu marratan. Talak ni boleh 2 kali je. Kali ketiga maka ba'in. Kali ketiga talak yang memisahkan terus antara suami dan isteri. Okey, begitu juga dalam bab wuduk contohnya. Okey, di mana kita ambil wuduk sunnah Nabi SAW, ambil wuduk berapa kali? Semua sunnah Nabi SAW. 1 pun sunnah Nabi, 2 pun sunnah Nabi, 3 pun sunnah Nabi. So bila kita tengok ada orang dah datang solat maghrib tu, dia dah lewat, tengok imam dah rakaat, dah duduk tahiyat awal, kita pun tengok dia ambil wuduk sekali je semua, kita pun kata, hai, apa ni ambil wuduk betul-betul lah. Sedangkan sekali pun adalah sunnah Nabi SAW. Semuanya diriwayatkan daripada Nabi SAW. Sekali pun ya, 2 kali pun ya, 3 kali pun ya. Lebih daripada 3 kali, ini masalah. Okay. Sebab Nabi SAW sebut, wa man zada aw istazada faqad arba wa ta'adda wa zalam. Okay, siapa yang buat lebih daripada 3 kali. Sebab 3 kali, 1 tu mungkinlah dia tertanya-tanya, dah ambil ke belum. Walaupun tengok basah ni, takut basah ni awal-awal masa lalu air. Kali kedua tu dah duduk di tengah-tengah dah, dia punya ragu-ragu tu mungkin dah jadi 70%, 80%. Tapi kalau 3 kali buat masih lagi ragu-ragu, ini tak boleh nak kata apalah. Okay, kerana tu Nabi SAW kata 3 kali cukup. Okay, siapa yang buat lebih daripada tu ataupun meminta supaya orang bagi air kat dia untuk berwuduk lebih daripada 3 kali, faqad arba wa ta'adda wa zalam, dia telah melakukan riba. Riba maksudnya buat lebih daripada sempadan yang Allah Subhanahu Wa Taala letak. Wa ta'adda, melampau batas. Wa zalam, telah melakukan kezaliman. Nampak 3. Okay, walaupun wuduk je 3 kali je, tapi ayat yang Nabi SAW guna nak tunjukkan bahawa 3 kali ni cukup lah. Ini benda maksimum untuk kita dapatkan kepuasan ataupun puas hati, okay, dengan 3 kali. So Nabi Allah Musa AS dan Khadir memulakan perjalanan, dan 3 kali perbuatan Khadir cukup untuk mengaktifkan klausa perpisahan antara Nabi Allah Musa AS dengan Khadir. Lalu Khadir kemudiannya telah berjanji dengan Nabi Musa AS, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehingga aku menceritakan secara zikra, lisan, tentang perkara-perkara yang telah aku lakukan. Okay, maka Khadir pun menceritakan, dan kita pun kena buat seperti mana, tak kiralah awal ataupun akhir. Walaupun para ulama semua sepakat bahawa tidak boleh kita takhirul bayan, melewatkan penjelasan daripada waktu yang sepatutnya, namun kadang-kadang kita ada benda-benda yang menghalang kita, terutamanya lupa ataupun malu ataupun takut untuk kita menceritakan benda yang betul. Tetapi macam mana keadaan sekalipun, kita kena ceritakan benda yang betul. Sebab kalau kita tak ceritakan benda yang betul, maka orang akan berterusan berada dalam benda yang salah. Sebab kadang-kadang macam contohlah, bila kita tengok dalam masyarakat kita kan, dalam masyarakat kita banyak benda-benda yang tambah lagi bila ada bulan macam bulan Ramadan, yang mana pahala digandakan, macam-macam jenis ibadah baru keluar. Okay, benda-benda yang tak ada zaman dulu pun dah ada sekarang ni. Tahlil sebelum buka puasa, apa lagi, benda apa lagi buat, maksudnya banyaklah. Sebab semangat bila kita nak buat amal ibadah, maka semangat kita nak buat amal ibadah tu kadang-kadang menyebabkan apa je yang baik kita jalan subat. Okay. Dan antara dia adalah minta maaf sebelum puasa. Kita tak kata salah, benda tu baik. Minta maaf ni, mana ada orang kata minta maaf ni salah atau minta maaf ni benda tak baik. Tapi kenapa mengkhususkan Ramadan ataupun mengkhususkan pagi raya baru nak minta maaf? Sedangkan minta maaf ni bila buat salah, mintalah maaf. Okay, sebab waktu tu yang
perlukan kepada kemaafan. Okay, nak ceritanya bahawa kadang-kadang bila kita bagi teguran, bila kita bagi kita nak perbetulkan kesalahan, dia akan jadi perdebatan. Dia akan kata antara ayat yang keluar adalah, alah, benda dah ada dalam masyarakat, kenapa nak cerita? Kan dia akan bawa perpecahan dan perbalahan dalam masyarakat. Masalah dia ialah kalau kita tak cerita, maka dia akan berterusan berada dalam keadaan itu. Bahkan dia akan melarat lebih. Kalau sebelum ni mungkin tahlil sebelum buka puasa je, lepas ni sebelum asar pun ada tahlil, ataupun sebelum zuhur pun akan. Dia akan merebak, dia akan membesar kalau kita tak bagi teguran. Okay, so nak tak nak kita kena bagi teguran. Okay, so Khadir pun dia kena bagi penjelasan. Kalau dia senyap, katalah dah berpisah dengan Nabi Musa AS, dan Khadir pun dia kata kerana Musa ni dia yang langgar perjanjian, maka tak perlu Khadir untuk bagi penjelasan. So apa akan jadi? Akan jadi fitnah lah. Benda-benda yang Khadir buat, dia bunuh orang, dia pecahkan kapal orang, dia baik hati sangat, bina tembok pada orang-orang yang buat jahat pada dia. Tu mungkin yang ketiga tu mungkinlah nampak baik. Tapi yang dua, yang pertama tu, dia akan jadi fitnah. Bila tak berikan penjelasan. Macam Nabi SAW, bila perlu bagi penjelasan, walaupun orang tahu tu Nabi, tapi Nabi tetap bagi penjelasan. Macam Nabi SAW keluar dengan pergi iktikaf. Lalu bila Nabi pergi iktikaf, ada isteri-isteri Nabi yang melawat Nabi SAW. Dan dia punya melawat Nabi SAW tu sampai ke tengah malam, sampai ke malam. Lalu bila orang yang duduk dekat dengan masjid, tak apalah, macam Aisyah, macam Hafsah, rumah dekat sebelah masjid je, datang ziarah Nabi, tak apa, balik sendirilah. Tapi ada isteri-isteri Nabi yang duduk jauh. Maka bila nak balik tu, Nabi SAW temankan mereka balik. So bila nak teman mereka balik, kadang-kadang lalu pula ada bila jalan berdua, Nabi SAW dengan perempuan. So sahabat-sahabat yang tengok tu tahulah Nabi dengan isteri. Kita pun takkanlah Nabi nak buat benda tak elok. So kita sahabat pun tahu Nabi dengan isteri Nabi SAW. Tapi untuk hilangkan fitnah tu, Nabi SAW jumpa dua orang sahabat. Nabi kata, ala rislikuma. Sahabat tu bila nampak Nabi berjalan dengan seorang perempuan, dia pun cepatkan perjalanan. So Nabi takut dalam hati mereka ni ada fitnah, ada takut terbayang benda-benda yang negatif. Syaitan dia bukan kira. Para Nabi pun kena cucuk-cucuk dengan syaitan. So menyebabkan Nabi SAW kata, jalan pelan-pelan. Yang ada dengan aku ni Safiyah. Yang ada dengan aku ni isteri aku, nama dia Safiyah. So sahabat dia kata, tahu ni Nabi dengan isteri Nabi, tapi untuk penjelasan supaya hilang keraguan dan hilang ruang-ruang untuk berlakunya fitnah. Kalau tak, hatta sebaik-baik perempuan Aisyah radhiyallahu taala anha pun kena tuduh berzina. Maka Khadir dia ada tanggungjawab untuk menjelaskan. Dan bila dia bagi penjelasan ini, maka sebahagian daripada para ulama, terutama yang mengatakan bahawa Khadir ni Nabi, maka dia kata inilah tugas Khadir, menyampaikan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada dia. Maka dia kata Khadir adalah Nabi. Kerana tadi kita kata hujah orang yang kata Khadir bukan Nabi adalah kerana dia tidak menyampaikan syariat dia. Tapi apabila dia cerita kepada Nabi Musa AS tentang apa yang dia buat daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sedang menceritakan syariat dia kepada Nabi Musa alaihi salam. So maka apa kata Khadir tentang apa yang dia buat? Ammas safinah. Maka ammas safinah, ada pun kapal yang kita naik, fakanat limasakin. Maka kapal ini adalah milik orang-orang masakin, orang-orang miskin. Perkataan miskin ni daripada perkataan sakan. Sakan ni dia duduk diam, tetap. Kerana orang-orang miskin ni dia punya pendapatan dia tetap, tak lebih daripada had keperluan dia. Orang-orang miskin ni adalah orang-orang yang dia punya pendapatan dia sama dengan had keperluan ataupun bawah daripada had keperluan dia. So ini adalah orang-orang miskin. Katalah nak bagi zakat fitrah, dah boleh kan bayar zakat fitrah. Ada orang dia tak nak bayar pada kerajaan, walaupun yang terbaik adalah
bayar pada amil-amil zakat. Tapi dia nak bayar sendiri. Okay, dia kata dia nak keluarkan beras contohnya. Sebab zaman Nabi SAW, zakat fitrah adalah daripada makanan ruji, makanan harian. Kalau makanan harian dia gandum, keluarkanlah gandum. Kalau makanan harian dia kurma, keluarkanlah kurma satu cupak daripada makanan ruji. So ada orang dia nak ikut sunnah Nabi SAW, lalu dia nak keluarkan dengan beras. Lalu ada orang kata dia nak keluarkan dengan duit. So mana-mana pun boleh. Okay? Walaupun ini antara sunnah Nabi SAW yang hilang, yang kita kata pada akhir zaman ni hilang lah. Okay? Sebab Nabi SAW zakat fitrah adalah dengan makanan ruji. Ada orang kata, bukankah dengan duit lebih baik, orang-orang yang dapat duit tu lebih banyak benda yang mereka boleh gunakan. Lalu kita kata kalau nak bagi duit, maka bagilah sedekah, bagilah infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka infak di jalan Allah Taala tak ada limit. Okay, bagi banyak-banyak. Sebab kalau nak bagi zakat fitrah pun kita bagi RM7, kita bagi RM15, ada RM21. Okay. So ada orang yang nak ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kita kata yang lebih baik adalah bayar pada amil-amil zakat. Sebab pada zaman Nabi SAW pun dah ada sahabat-sahabat yang dilantik sebagai amil-amil zakat. Dan para sahabat yang lain bayar zakat pada amil-amil zakat yang dilantik oleh Nabi SAW. Okay. Apa tadi kita? So bila orang ni dia nak bagi pada orang miskin, okay, dia nak bagi pada orang fakir ataupun orang miskin, maka dia kena pastikan bahawa status orang tu adalah orang miskin. Maksudnya kena tengok pendapatan dia. So dia jadi satu masalah. Sebab kita kadang-kadang kita nilai kemiskinan orang berdasarkan rumah dia, ada kenderaan atau tidak. Tapi miskin atau tidak adalah berdasarkan had kifayah. Okay, keperluan. Kalau keperluan dia, kadang ada orang rumah kampung, rumah kayu, tapi kayu dia kayu jati. Contohlah. So ada orang rumah kayu, tapi pendapatan dia mau nak 100,000 sebulan. Okay, so macam mana kita nak tahu? Takkan kita nak minta selit gaji tengok. Takkan nak minta selit gaji. Sebab tu kita kata bayar kepada amil zakat ni lebih baik. Sebab apa? Sebab mereka ada autoriti untuk minta. Okay, mereka ada autoriti untuk tahu status orang ni betul ke miskin atau tidak, status orang ni fakir atau tidak. Tapi kalau nak bagi pada aslaf lain, tak apalah. Pada fisabilillah ke, tengok orang pergi jihad, orang pergi belajar ilmu, takkan nak kena cek juga dia orang punya keadaan. Okay, tapi kalau orang yang nak bagi pada fakir dan miskin, maka kena pastikan status dia dulu sebagai fakir ataupun miskin. Okay, lalu Khadir kata fakanat limasakin. Kapal ni adalah milik sekumpulan orang-orang miskin. Okay, yang had keperluan dia sama ataupun kurang daripada pendapatan mereka sama dengan had keperluan ataupun bawah daripada had keperluan harian. Okay, limasakin ya'maluna fil bahar, dan sekumpulan orang-orang miskin ni mereka bekerja dekat laut, sama ada sebagai nelayan ke, sebagai orang yang bawa feri ke. Ya'maluna fil bahar. Okay, mereka bekerja dengan laut. Okay. Fa'aradtu an a'ibaha. Maka Khadir dia bagi tahu bahawa fa'aradtu, uridu maksudnya saya nak, memang Khadir niat dia, memang dia punya perbuatan dia sengaja an a'ibaha, untuk dia mengaibkan kapal tersebut. Okay, kerana dia bukan tebuk lubang, tapi dia patahkan satu papan daripada papan kapal tersebut. Okay, fa aradtu an a'ibaha, memang dia berhasrat untuk mengaibkan kapal tersebut. Okay, kerana apa? Okay, maka wa kana wara'ahum, kerana di belakang mereka. Wara' adalah belakang. Okay. Walau bagaimanapun, apabila kita nak memahami teks bahasa Arab, maka kita kena letak diri kita dalam kasut orang-orang Arab. Okay. Walaupun dekat sini Allah Ta'ala sebut wa kana wara'ahum, dan di belakang mereka, tetapi orang Arab bila guna perkataan wara', kadang-kadang membawa maksud amam. Okay. Orang Arab guna perkataan wara' belakang, tapi maksudnya depan. Okay, maksudnya depan. Okay, so kita kena letak dalam kasut Arab lah.
Okey, wa kana wara'ahum, di belakang mereka maksudnya di hadapan mereka yang sedang menanti mereka. Itu maksudnya. Okey, wa kana wara'ahum malikun, seorang raja, ya'khudhu kulla safinah, dia akan mengambil semua kapal, kulla safinah. Bukan sikit-sikit je, kulla safinatin, dan dia ambil kapal ni bukan dengan jual beli. Okey, bukan dengan minta baik-baik, tapi ghasba. Dengan cara merampas kapal tersebut. Ghasba, dalam keadaan dia merampas kapal tersebut. Okey. So Khadir dia bagi tahu alasan dia, kerana dia cerita seorang raja yang ambil semua kapal-kapal dengan cara merampas kapal tersebut. Okey, dan bila Khadir kata fa aradtu an a'ibah, bermakna raja ni dia tidak akan ambil kapal yang ada keaiban pada dia. Okey, kapal yang tak ada keaiban dia akan ambil semuanya dengan cara merampas. Okey. So an-a'ibah, dan bagaimana Khadir boleh tahu benda ni? Sudah tentu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Khadir sendiri dia tahu bahawa di sana ada ni raja yang memang merampas kapal-kapal orang yang tidak ada keaiban padanya. Okey, sini boleh jadi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam keadaan macam mana sekalipun ia tetap wahyu daripada Allah taala. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh merosakkan harta orang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dima'akum, darah-darah kamu, wa amwalakum, harta-harta kamu, wa a'radakum, marwah kamu, haramun 'alaikum, sesama kamu adalah haram. Kita tak boleh ambil darah orang sesuka hati. Bukan ambil darah tak apalah, tapi tak boleh nak menumpahkan darah orang sesuka hati. Wa amwalakum, tak boleh nak ambil harta orang sesuka hati. Wa a'radakum, dan kita tak boleh sentuh maruah orang dengan sesuka hati. Keaiban-keaiban orang tak boleh nak disentuh dengan sesuka hati. Seperti mana haramnya ka hurmati yaumikum hadza, seperti mana haramnya tanah ni, kawasan ni pada hari ini, hari Hajjatul Wada', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Maka sudah tentu bila Khadir melakukan satu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, bahkan merampas ini, merampas as-salbu wan nahbu. As-salbu wan nahbu ni maksudnya kita ambil harta orang dengan cara keras, cara kasar. Ada ataupun istilah kasar dia merompak. Merompak, dan so ia termasuk dalam hirabah. Hirabah ni adalah orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kalau dia dikenali sebagai orang yang memang kaki ambil, kaki rampas, kaki rompak, okay, so dia masuk dalam hirabah. Hirabah ni dia ada had dia. Dia ada hukuman hudud untuk hirabah. Okay, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maidah, au fasadin fil ardi. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dalam surah Al-Maidah? Sekejap. Allahu Akbar. Sekejap buka Quran. Teruk hafalan kali ni. Min khilafin au yunfau minal ard. Ingat kat belakang ni, depan dia tak ingat. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Mana hadul hirabah? Tak ingat dah. Kat surah ni. Okey, innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Okey, sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang melakukan hirabah, yakni kerosakan, wa yas'auna fil ardi fasada, melakukan kerosakan di atas muka bumi, ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Okay, orang-orang ni yuqattalu, dia dibunuh dengan yuqattalu, banyak kali bunuh. Yuqattalu au yusallabu, ataupun dia akan disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ataupun dipotong tangan kanan dan kaki kiri, ataupun tangan kiri dengan kaki kanan. Okay, sebab tu bahaya. Orang kadang-kadang bila ambil barang orang tanpa izin, benda sikit-sikit tu tak apalah. Tapi kalau dia dikenali sebagai orang yang jenis Robin Hood, jenis rompak barang-barang orang, okay, lalu maka ini
hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada orang-orang yang zaman dulu dipanggil qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq ni maksudnya bila ada pedagang-pedagang yang pergi berdagang, diorang ni akan pergi ambil harta-harta orang tu. Maksudnya perompak padang pasir lah, lebih kurang. Okay. So ini hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala letak. So kalau Khadir dia buat benda yang bukan setakat haram, tetapi ada had, ada hukuman hududnya, maka sudah tentu dia buat dengan wahyu daripada Allah, keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian itu peristiwa yang pertama. Okay, bila mana dia mengaibkan kapal milik orang-orang miskin ini. Kemudian yang kedua, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kita dah baca ke ayat ni? Belum ke? Belum. Rasa macam baru cerita pasal ayat ni. Wa ammal ghulam, ada pun ghulam, okay, di mana kisah sebelum ni Khadir apa dia buat pada ghulam tu? Dia bunuh, faqatalah. Okay, menyebabkan Nabi Musa AS mengingkari dia. Kerana bagi Nabi Musa AS, dalam syariat Nabi Allah Musa AS, bunuh orang tanpa sebab yang dibenarkan adalah dosa. Okay. Lalu Khadir ni apa dia buat? Dia bunuh al-ghulam. Ghulam ni kita kata seorang budak yang belum baligh. Okay. Tetapi perkataan ghulam juga kadang-kadang digunakan untuk orang yang baru baligh. Okay. Yang baru baligh. Okay. Wa ammal ghulam, disebut sebagai ghulam. Fakana, antara cerita ghulam yang dah mencapai usia bulugh adalah cerita ashabu al-ukhdud. Ashabul ukhdud. Tahu cerita ashabul ukhdud yang surah Al-Buruj tu? Okay, macam mana ghulam ni diambil untuk jadi apprentice. Untuk jadi apprentice apa? Pelatih, pelapis kepada seorang tukang sihir yang dah lanjut usia. Okey, tapi ghulam ni dia pilih untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan Allah Taala cerita menggambarkan seolah ghulam ni dia dah baligh dah sampai usia dia boleh jadi mukallaf. Okey. So wa ammal ghulam, maka budak ni fakana abawahu mu'minain. Maka kenapa Khadir bunuh dia? Kerana abawahu mu'minain, kerana dua ibu bapa dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa khashina, lalu kami takut. Tengok Khadir guna perkataan fa khashina. Okay, kerana Khadir buat, bukan dia buat seorang, tapi kerana ada perintah daripada ni kami. Okay, kerana ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayyurhiqahuma. Okay, kerana khashina, perkataan khasyah daripada asal kami takut. Okay, tetapi khasyah juga datang dengan perkataan yakin, dengan makna yakin. Kerana kami yakin. Okay. Sebab apa? Mana boleh bunuh orang kerana kemungkinan. Okay, kemungkinan dia besar dia jadi jahat. So tak boleh kita bunuh orang kerana kemungkinan. Okay, nak buat benda tak elok pada orang pun disebabkan assumptions pun tak boleh juga. Okay, tapi kalau kita guna perkataan fakhashina, kerana kami takut, dia tak kena maknanya. Fakhashina dekat sini adalah kerana kami yakin. Kerana kami yakin bahawa ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Okay, kerana kami yakin bahawa ayyurhiqahuma, budak ini dia akan memenatkan. Irhaq adalah memenatkan. Yurhiqahuma, dia akan memenatkan kedua ibu bapa dia tughyanan. Tughyanan iaitu apabila dia melakukan perkara-perkara tughyan, tagha. Okay, tughyan adalah apabila macam contoh perkataan tughyan adalah taghut, apabila mengambil Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, maksudnya antara makna tughyan yang besar adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kufra. Wa kufra, kekufuran. Kufur adalah ingkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Beza syirik adalah kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Tuhan lain, ataupun mempertuhankan yang lain selain Allah Taala. Kufra adalah mengingkari Allah Taala. Semua keingkaran pada Allah Taala dipanggil kekufuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. So dekat sini Allah Taala bagi tahu bahawa ayyurhiqahuma, ibu bapa dia akan terkesan
pada anak dia. Anak dia yang buat syirik pada Allah Ta'ala, anak dia yang mengingkari Allah Ta'ala, kufur pada Allah Ta'ala, tapi ibu bapa dia yang penat. Okay, pasal apa? Kerana ibu bapa ni dia ada benda yang dinamakan Al-Hanan dengan anak dia. Dia ada perasaan kasih sayang. Tambah lagi kalau anak ni adalah satu-satunya anak mereka. Okay, so kita pun tengok kan, dalam penceritaan, cerita-cerita filem-filem ke yang ada, kadang-kadang anak buat salah, tapi mak dia nak mengaku tak anak buat salah. Bapa dia nak mengaku tak anak buat salah. Okay, kalau salah kecil-kecil mungkin tak apa, lepas. Tapi kalau salah macam syirik dan kufur pada Allah Ta'ala, takkan nak kata okey, lepas, tak apalah anak. Okay. Dan datang daripada gulam tak tu, wa ammal gulam, dia datang daripada anak yang sedang nak masuk usia baligh ataupun orang yang dah baligh. Okay, nak menunjukkan bahawa dah nampak pada anak ni, pada budak ni yang dah nak masuk usia baligh ni, dah nampak ciri-ciri kekufuran pada dia. Dan nampak ciri-ciri bahawa dia akan jadi orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab tu macam contoh Allahu Akbar, siapa nama kat Yaman tu, dia Fathul Qadir, sahib Fathul Qadir, lupa dah nama dia. Okay, dalam Fathul Qadir diceritakan bahawa macam-macam andaian dibuat tentang budak ini. Budak ni adalah orang yang menyembah berhala, yang banyaklah benda yang membolehkan untuk dia dibunuh. Macam tu lah. Orang cuba untuk cari jalan macam mana, sebab antara sebab yang boleh bunuh seseorang ni adalah apabila dia riddah, apabila dia beragama dengan agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, kemudian dia murtad. Okay, so antara sebab yang membolehkan seseorang tu dibunuh adalah membaddala dinahu faqtuluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sengaja mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Okay, so antara sebab. Okay, namun masalahnya dekat sini adalah sebab yang menyebabkan Khadir bunuh budak ni adalah kerana dia akan tarik sekali ibu bapa dia untuk turut syirik dan kufur pada Allah Ta'ala. Walaupun ibu bapa dia tak syirik pada Allah Ta'ala, walaupun ibu bapa dia tak kufur, tetapi dia akan buat ibu bapa dia seolah-olah redha kepada orang syirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha pada orang yang kufur pada Allah Ta'ala. So untuk selamatkan ibu bapa dia, maka Khadir bunuh budak ini. Okay, cuma dia tetap jadi masalah. Kerana apa? Kerana Nabi Musa AS ingkar benda ni. Okay, maksudnya tak kira lah anak jadi jahat, mak bapak dia baik, bukan sebab yang membolehkan kita bunuh anak tu. Okay, Nabi Musa dah ingkar dah. Hatta dalam syariat kita pun tak boleh buat benda yang sama. Walaupun anak ni kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala syirik, maka yustatab, bagi peluang untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kalau dia memang jenis lawan agama Allah Taala, baru kita ada iktibar lain. Tapi untuk bunuh budak ni kerana nak menyelamatkan akidah ibu bapa dia, maka tak ada mana-mana syariat yang bersetuju. Okey, walau bagaimanapun sebahagian daripada para ulama, sebahagian daripada para mufassir, terutama mereka yang berpandangan bahawa Khadir ini adalah Nabi. Okay? Lalu mereka kata Khadir boleh buat benda ni. Kerana apa? Kerana Khadir dapat syariat lain daripada syariat Nabi Allah Musa alaihi salam. Okay, namun ayat ni dari satu segi dia agak berbahaya sikit. Sebab bagaimana mungkin ada dua syariat dalam satu masa. Nabi dua tak apa, Nabi tiga tak apa. Tapi dua syariat yang berbeza dalam satu masa, dia agak sukar sikit untuk ni. Okay? Walaupun semua syariat ni membawa kepada iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? So dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu juga bahawa ibu bapa akan berhadapan dengan anak-anak, dan antara benda yang akan memberi kesan kepada keimanan ibu bapa ialah apabila anak-anak ni melakukan tughyanan wa kufra, melakukan benda-benda syirik pada Allah Ta'ala, benda-benda kufur pada Allah Ta'ala. Sebab kalau dia mencuri je, kita nak defend okey lagi. Okay, dia nak mengumpat orang, kita nak defend okey lagi. Tapi bila dia buat syirik dan kufur, kita backup juga, maka ini masalah yang sangat besar.
Okey, sebab tu daripada kecil kita didik anak kita benda yang paling penting supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhkan diri mereka daripada perkara-perkara yang syirik pada Allah Taala dan perkara-perkara yang kufur. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada budak-budak walaupun tak baligh lagi, usia 10 tahun, bila nak didik mereka supaya taat pada Allah Taala, boleh rotan mereka. Wadribuhum muru auladakum bis-salah iza balaghu sab'an wadribuhum 'alaiha iza balaghu 'ashra. Bila sampai usia 10 tahun, maka boleh guna sedikit, bukanlah kekerasan tapi tegas, okey, supaya mereka tidak besar menjadi tughyanan wa kufra. Okey. Lalu kata Khadir lagi, fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma. Okey, kami inginkan. Khadir guna perkataan kami lagi. Kerana apa? Kerana bukan kehendak dia, tapi dengan perintah Allah Ta'ala. Ayyubdilahuma. Dan dia sanggup bunuh budak ni kerana Allah Ta'ala dah wahyukan pada dia, Allah Ta'ala akan gantikan. Okay, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gantikan budak ini, Rabbuhuma, Tuhan kedua ibu bapa mereka, ayyubdilahuma Rabbuhuma khairan min, siapa yang lebih baik daripada budak ini. Okay. So Allah Subhanahu Wa Taala dekat sini pun menunjukkan pada kita bahawa kalau kita redha dengan musibah, sebab mak bapak dia, siapa mak bapak yang tak sedih anak kena bunuh? Okay, tapi mak bapak yang, ibu bapa yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan terima qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang sabar, redha dengan qada Allah Taala, ayyubdilahuma rabbuhuma khairan min, Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan yang lebih baik. Okay, sebab tu apabila berlaku kematian pada Ummu Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masa tu belum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Ummu Salamah supaya doa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala gantikan yang lebih baik. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ganjarkanlah aku, berikanlah al-ajr, pahala kepada aku di atas musibah aku ni, wakhluf li khairan minha, dan gantikan aku dengan benda yang lebih baik. Okay, kerana orang yang sabar dan redha dengan musibah yang Allah Ta'ala bagi, maka Allah Ta'ala akan gantikan dengan yang lebih baik. Macam Ummu Salamah, dia sedih dengan kematian Abu Salamah, tapi Allah Ta'ala gantikan kepada Ummu Salamah yang lebih baik, iaitu Nabi SAW menjadi suaminya. Okay. Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Okay, Allah Ta'ala gantikan dengan seorang anak lain yang zakah, khairan minhu zakatan, yang lebih baik. Zakah adalah suci, benda yang bersih dan suci. Okay, dekat tadi kita sebut budak tadi tu, Khadir kata masalah dia adalah tughyanan wa kufra, buat benda-benda yang melampau batas, syirik pada Allah Ta'ala ke, sihir ke, benda yang berunsur kesyirikan. Tughyanan wa kufra. So zakah dekat sini adalah lawan kepada tughyanan wa kufra. Okay, dia akan lebih mentauhidkan Allah Ta'ala, dia beriman pada Allah Ta'ala dan lebih taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Wa aqraba ruhma. Ruhma adalah rahim, rahim ibu. Wa aqraba ruhma, lebih menjaga qarabah, lebih menjaga hubungan silaturahim antara dia dengan ibu bapanya. Okay, sebab asal kepada rahim adalah yang dipertemukan, yang berkongsi satu rahim yang sama. Itu asal silaturahim. Okay. Bila sebut tentang silaturahim, maka fokusnya adalah orang yang ada hubungan rahim, adik-beradik, pakcik, makcik, sepupu yang ada hubungan rahim. Tapi kita ni guna luas, sebab kita rasa semua adalah saudara dalam agama. Silaturahim. Okay. Khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Okay, maka dapatlah alasan kepada perbuatan kedua yang dilakukan oleh Khadir, wa aqraba ruhma. Okay. Adapun yang ketiga, wa ammal jidaru, adapun tembok ataupun dinding yang aku bina, okay, fakana li ghulamaini yatimain, adalah milik dua orang gulam juga. Okay, kita tahu gulam ni sama ada dia nak balik ataupun sudah balik, baru masuk balik. Li ghulamaini yatimain, dan mereka adalah dua yatim, anak yatim.
Okey, anak yatim ni adalah anak yang hilang tempat bergantung. Biasanya para fuqaha mereka mentarifkan anak yatim ni ialah man mata abuhu, siapa yang kematian bapa dia dalam keadaan dia tak mampu nak menguruskan diri dia. Okey, kalau dia kematian bapa dia tapi dah usia 25, 26, so dia dah boleh stand on his own 2 feet. Kita nak belajar bahasa Inggeris kan. Okay. So nak boleh berdiri sendiri, dia dah independent. Okay, maka dia tidak lagi dikategorikan sebagai yatim. Melainkan kalau bapa dia nama yatim, okay, bin yatim, tu memang anak yatim lah, tak boleh nak berubah lah. Okay, so dia gulamaini yatimain, so milik 2 orang anak yatim. Okay. Dan di-highlightkan anak yatim ni kerana anak yatim ni nak tunjukkan bahawa kemungkinan dekat dalam kawasan kampung tu ada anak-anak yang lain juga. Okey, tapi dia tidak berstatus yatim. Okey, kerana yatim ni Nabi SAW hatta Nabi bagi tahu ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi SAW sebut aku dan orang yang menjaga dan membela anak yatim kahataini fil jannah. Okay, muka surat pertama surah An-Nisa tu penuh kritikan kepada orang-orang yang menggunakan harta anak yatim, orang yang menyalahgunakan harta anak yatim, orang yang membuat kezaliman kepada anak yatim. Hatta perkahwinan fankihu ma tabalakum pun dalam ayat yang menceritakan tentang anak yatim. Okay, nak kahwin 2, 3 dan 4, Allah Ta'ala cerita dalam ayat yang menceritakan tentang anak yatim. Okay, nak tunjukkan bahawa kalau nak kahwin 2, 3, 4, carilah orang-orang yang macam anak yatim. Okey, yang kurang tak ada tempat berpaut, tempat berpegang. Okey, li gulamaini yatimaini fil Madinah. Okey, kedua anak yatim ni dia duduk dekat kawasan Al-Madinah, kawasan bandar, kawasan tadi tempat yang Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir masuk ni adalah fantalaqa hatta iza apa ayat dia? Dia masuk dalam qaryah ahla qaryatin istat'ama ahla. Okey, masuk dalam kawasan qaryah. Okey, kawasan qaryah ni dia bukan, sebab orang biasa sebut perkataan qaryah dia terbayangkan kampung. Okey, tapi qaryah ni adalah kawasan besar. Macam contoh, satu qaryah adalah macam kita dekat Segambut ni kawasan Parlimen Segambut so kita ada kawasan TTDI. Okey, katalah TTDI. So dekat kawasan TTDI ni ada pinggiran TTDI, ada dia punya outskirt dia, dan ada kawasan tengah-tengah bandar. Okey, tengah-tengah bandar ni lah nama dia Al-Madinah. Okey, sebab nampak tamadun dekat situ. Madinah daripada perkataan mudun, tamadun. Okey, semua daripada Madinah. So kawasan yang paling nampak dia punya ketamadunan dia, perkembangan dari segi ilmu dia, dari segi pembinaan material dia, fizikalnya adalah kawasan tengah-tengah bandar Al-Madinah. Qaryah adalah lebih besar daripada itu. So kalau kampung dalam bahasa Arab dia panggil apa? Dia panggil rif. Rif, ra ya fa, rif. Okey. Rif ataupun jamak dia aryaf. Okay, qaryah ni adalah satu kawasan penempatan besar. Madinah tengah-tengah kawasan tu. Okey. Itu dia masuk dalam kawasan qaryah, maka dia bagi tahu bahawa anak-anak yatim ni duduk dekat Madinah. Dia bukan duduk dekat outskirt, duduk dekat dalam kawasan Madinah, kawasan bandar. So bila orang gada gambaran, bila duduk kawasan bandar ni, dia lain status dia berbanding dengan orang duduk dekat kawasan perkampungan. Okey. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Maka sebab tu tak pelik bila mana Khadir naikkan tembok tu, kerana di bawah tembok ni ada kanzul lahuma, ada harta milik 2 orang anak yatim ni. Okay, dan kerana mereka duduk dekat Al-Madinah. Kenapa duduk dekat Madinah? Kenapa tak duduk hantarlah dekat qaryah ke dekat ni? Sebab Madinah ni kawasan yang dari segi intelektualnya lebih tinggi berbanding dengan kawasan dekat perkampungan. Okey, sebab tu Allah Taala sebut, kan ada orang marah kata apa kampung ustaz ni menghina orang kampung. Tak ada. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa.
orang yang duduk dekat kawasan perkampungan dia lebih mudah untuk terdedah kepada kufur dan nifak. Okey, kerana intelektual. Sebab dekat bandar ni dia punya perkongsian intelek dia lebih tinggi berbanding dengan dekat kawasan kampung. Dengan kata lain, penjagaan terhadap anak yatim ini lebih baik dekat bandar berbanding dekat kampung. Okey, sama juga. Sebab tu masalah bila kita buka kita buka institusi pendidikan dan penjagaan anak-anak dekat kawasan jauh daripada bandar, kita akan berhadapan dengan masalah. Masalah dari segi kewangan, masalah dari segi aksesnya, masalah dari segi pendidikan, nak dapat gurunya susah. Okay. Bandingkan dengan dekat luar bandar. Okay. Walaupun sekolah ni guru dia keluar masuk, tapi dia akan jumpa juga guru. Pasal apa? Sebab dia duduk dekat bandar. So benda lebih mudah bila berada dekat bandar. So bila kita nak buat apa-apa pun, kita nak buat sekolah ke, nak buat rumah anak yatim ke, rumah jagaan orang-orang tua ke, cari kawasan bandar. Tu Allah Ta'ala highlight kan, fil Madinah. Okay, buat dekat bandar. Okay. Wa kana tahtahu. Dan kalau nak minta sumbangan pun dekat ahli bandar ni senang kan. Tengok Masjid At-Taqwa. Okay, pergi kat pinggiran, walaupun sama-sama kaya kan, Al-Ghufran dengan Taqwa kan, tapi satu kat pinggiran, satu kat tengah-tengah kawasan. So siapa lagi banyak kutipan? Tak ada. Selingan dia. Okay. Marah pula kan. Mantan. Allahu Akbar. Okay. Li-gulama ini, yatimah ini fil Madinah. So Allah Ta'ala highlight kan, walaupun tak payah tulis fil Madinah pun tak apa, tapi bila Allah Ta'ala sebut bermakna ada benda Allah Ta'ala nak fokus. Hatta sebab tu kita cerita sebelum ni, para Nabi yang Allah Ta'ala hantar, tak ada Nabi Allah Ta'ala hantar kat kampung. Semua para Nabi Allah Ta'ala hantar dekat bandar. Okay, sebab tu orang yang nak tegur Nabi Musa AS, waja'a min aqsal Madinah, dekat pinggir bandar, daripada pinggir bandar dia datang ke tengah-tengah bandar untuk jumpa Nabi Musa AS. Okay, sebab kawasan lebih wakat. Kalau nak buat organisasi kebajikan ke, biar kat tengah-tengah bandar juga. Okay. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah tembok ini ada harta milik dua orang anak yatim tersebut. Kanz adalah benda yang bernilai milik mereka. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua bapa kepada kedua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Okey. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Tuhan kamu wahai Musa, Allah Taala kata Khadir kata kepada Nabi Musa, fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma, supaya anak-anak yatim ni boleh membesar, mencapai ashuddahuma, sampai usia kematangan mereka, iaitu pada usia 40 tahun. Yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, dan Allah Ta'ala nak mereka mengeluarkan harta yang tersembunyi daripada bawah tembok ni, rahmatan min rabbik. Okey, tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu harta yang ada bawah ni Allah Ta'ala jaga disebabkan oleh bapa mereka yang soleh. Okay. Dan anak-anak ni Allah Ta'ala kata fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, Allah Ta'ala nak usia mereka sampai 40 tahun. Kerana ibu bapa yang saleh, maka anak-anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara, harta Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara. So kita nak Allah Ta'ala jaga harta kita, kita nak Allah Ta'ala jaga anak-anak kita, maka antara sebab bukan satu-satunya sebab, antara sebabnya adalah dengan kita solehkan diri kita, jadikan diri kita abuhuma salihah, jadikan diri kita seorang yang soleh. Soleh bukan mengikut kehendak kita, tapi mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita nak Allah Ta'ala yang jaga, okay, maka kita kena jadi soleh ikut kehendak Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala nak kita soleh? Taat pada Allah Ta'ala, ikut cara Nabi SAW, beriman, tauhidkan Allah Ta'ala, jauh daripada syirik, memperbanyakkan amal-amal sunat. Okay? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Nak Allah Ta'ala sayang, maka wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Banyakkan nawafil, banyakkan ibadah-ibadah sunat kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, wa kana abuhuma salihah, dengan bapa yang soleh, maka Allah Ta'ala
panjangkan usia anak ni sampai usia 40 tahun. Ya, belugha ashuddahuma. Okay. Bukan hanya sihat je ke, ataupun sampai usia baligh, sampai mereka jumpa harta ke, sampai usia 40 tahun. Okay. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Okay. Dan mengeluarkan harta tu rahmat daripada Tuhan kamu. Sama juga macam kita. Nabi SAW sebut, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Antara amal salih yang Nabi SAW sebut, yang membolehkan Allah Ta'ala jaga, yang menyebabkan Allah Ta'ala jaga harta kita, yang menyebabkan Allah Ta'ala jaga zuriat keturunan kita, adalah falyasil rahimah, hubungkan silaturahim. Dan bila kita sebut silaturahim tadi, yang ada hubungan rahim, kita pun kata jaga silaturahim. Kita pun kata hari-hari saya main bola dengan kawan saya, tu silaturahim. Kan hari-hari kita jumpa jiran kita, tu silaturahim. Dengan kawan sekerja kita. Tapi rahim yang sama ni, ibu bapa, okay, dengan adik-beradik, okay, dengan orang yang berkongsi rahim yang sama, adakah kita menjaga hubungan dengan mereka? Sebab ini yang selalu terabai. Kawan-kawan tak ada terabai pun. Okay, tapi dengan adik-beradik kita lagi sanggup. Gaduh dengan kawan tu terasa. Gaduh dengan adik-beradik, alah biasa lah. Okay, nampak dia punya bahayanya. Okay, so Nabi SAW kata jaga silaturahim, fal yasil, hubungkan silaturahim. Orang yang kita dah lama tak jumpa, saudara-saudara kita, ada peluang pergi ziarah, tak payah tunggu raya. Tu satu benda saya puji orang-orang Arab. Diorang tak tunggu raya baru pergi ziarah orang-orang ni. Sekarang ni bila teringat je, pergi terus. Sebab antara sebab kenapa orang Arab dia bawa kereta besar-besar. Dia bawa kereta besar-besar. Dia anak kanan, dia yang suami isteri je. Tapi kenapa dia bawa kereta besar-besar? Sebab senang nak berjalan. Dia nak berjalan anytime dia boleh pergi. Dia teringat dia punya pakcik dia ada kat Qasim, dia duduk kat Madinah. Walaupun 400 km, esok dia nak pergi, dia pergi. So itu budaya Arab yang cantik. Yang kita ni tunggu dulu sampai raya. Dah sampai raya pun fikir balik, kalau jumpa ni okey ke tak okey. Kita tak fikir nak sambung silaturahim. Sedangkan Nabi SAW kata, kamu sambungkan silaturahim, yunsa'alahu fi yubsatalahu fi rizqi. Allah Ta'ala akan pelihara rezeki kamu. Bahkan Allah Ta'ala luaskan yubsat. Okay, benda basata ni dihamparkan kepada kamu rezeki kamu. Pilihlah kamu nak ambil rezeki yang mana. Wa yunsa'alahu fi atharih, dan dia akan yunsa ni Allah nak kata macam mana? Berterusan, panjang. Maksudnya kalau dia ada anak dia akan dapat anak lagi. Dia akan dapat anak lagi. Wa yunsa'alahu fi atharih. Allah Ta'ala janji nak bagi zuriat, keturunan. Okay, so kadang-kadang kadang-kadang kan ada sebahagian orang ada masalah untuk dapatkan zuriat. Lama kahwin 7-8 tahun tak dapat zuriat. Antara cara dia, selain makan buah apa tu, buah azam, buah adam, buah zuriat, benda buah yang jual dekat Madinah, bulat-bulat kali hitam tu. Antara ikhtiarnya adalah cari orang-orang yang kita dah lama tak kontak dia, orang yang ada silaturahim, maka hubungkanlah silaturahim. Okay, so itu antara bentuk salihah. Sebab Allah Ta'ala dekat sini hanya sebut wa kana abuhuma salihah. Bapa mereka seorang yang soleh. Soleh dari segi apa? Umum. Okay, dan Nabi SAW kata, nak dapat macam ni salihah, Allah Ta'ala pelihara harta dan anak-anak, maka sambungkanlah silaturahim. Okay. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Allah Ta'ala keluarkan harta kedua anak yatim ini rahmatan min rabbik. Dan semua ni berlaku bukan kerana kita soleh semata-mata, okay, tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Solehnya seorang bapa, solehnya seorang ibu, maka membolehkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada harta dan zuriat anak-anak kita. Wama fa'altuhu an amri, kata Khadir, aku buat benda ni semua bukan dengan atas kehendak aku. Okay, maksudnya Khadir bagi tahu bahawa dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia keluar fa'aradna, okay, apa lagi, fa khashina, okay, fa arada rabbuka, okay, kerana Khadir buat benda ni bukan
keinginan daripada Khadir sendiri, tetapi ia adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'altuhu an amri. So ayat inilah yang menyebabkan ramai di kalangan para ilmuwan Islam mengatakan bahawa Khadir ini adalah nabi. Hatta buku yang saya baca ni, buku Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi pun sama juga kategorikan Khadir sebagai seorang nabi. Kerana dia dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ceritakan wahyu tu, dia sampaikan wahyu tu kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Dan inilah penerangan takwil. Perkataan takwil perkataan takwil kita sebut dah sebelum ni, bahawa takwil ni maksudnya adalah tafsir, penerangan, penjelasan. Cuma zaman moden ni sahaja takwil ni digunakan dengan makna lain. Takwil ni adalah bila kita bagi makna kedua kepada makna asal. Macam contoh ain. Ain adalah mata. Tapi bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fihima ainani tajriyan, dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang beriman, ada dua mata air yang mengalir. Dua mata air, maksudnya mata air ni apa dia? Punca air. Tapi sungai yang mengalir dalam syurga ada 4. Cuma mata air yang keluar ada 4 juga. Sebab dua kat atas tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, fihi ma'ainani tajriyan. Kat bawah tu fihi ma'ainani nadhakhatan. Ada 4 mata air yang ada dekat dalam syurga yang menghasilkan 4 sungai. So perkataan ain, walaupun maksud dia mata, tapi dekat situ dia jadi mata air. So dia jadi pentakwilan daripada makna asal mata menjadi mata air. So itu makna takwil dalam bahasa moden. Bahasa lama takwil adalah tafsir. Zalika tafsir, zalika ta'wilu, itulah penerangan. Tafsir maksudnya penerangan dan penjelasan. Ma lam tasti' alaihi sabra, apa yang kamu tasti'. Kalau kita tengok ayat sebelum penerangan Khadir ni, Khadir ada sebut satu ayat tentang tastati' alaihi sabra. Ayat 78. Qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Malam tastati'. Apa beza tastati' dengan tasti'? Sama je makna dia. Cuma dihilangkan ta tu kerana atas tu nak menunjukkan ada peluang lagi untuk kamu belajar kesabaran. Tapi dekat bawah ni malam tasti', nampak jelas dah kamu tak ada kesabaran. Pendek sangat kesabaran kamu. So malam tasti', itu antara faedah yang dikeluarkan oleh para mufassir. Kalau tak, makna tasti' dengan tastati' ni sama. Kadzalika ta'wilu ma lam tasti', apa yang tidak kamu mampu alaihi sabra, untuk kamu bersabar di atasnya. Maksudnya Nabi Allah Musa alaihi salam, hasil dia dengan Khadir, maka nampak Nabi Musa alaihi salam tidak boleh menghilangkan ataupun mendatangkan kesabaran kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebab benda yang dah biasa dalam diri manusia ni, dia susah untuk ditinggalkan. So macam mana kita usaha pun kadang dia sukar untuk nak ditinggalkan. So kesabaran adalah benda terpuji, tidak sabar adalah benda yang tercela. Walau bagaimanapun, tengok, walaupun Nabi Allah Musa alaihi salam tidak menunjukkan kesabaran, tetapi Nabi Allah Musa alaihi salam dia tunjukkan benda yang lain. Contohnya, Nabi Musa tengok Khadir buat benda yang tak elok, maka dia tegur Khadir. Nampak dia pecahkan kapal, dia tegur. Walaupun dari satu segi tak nampak kesabaran, tapi dari satu segi ada benda-benda baik yang datang. So nak tunjukkan bahawa kalau kita ada sifat yang tak elok dalam diri kita, kita ada benda yang mazmum, ghadab ke, kita ni jenis kaki marah. Daripada kita nak buang sifat marah tu, nak masuk anger management ni bukan senang kan. Nak kontrol apa semua. So halakan, pergi duduk kat Gaza, boleh lawan dengan Israel. Channelkan kemarahan kita dekat tempat yang sepatutnya. Kita tak boleh nak sabar. Maka letak dekat mana? Letak dekat tempat orang yang buat kerja cepat tu.
Okay, pergi kat charity ke, yang kena buat kerja cepat, letak kat situ. Sebab orang ni memang dia jenis tak sabar nak selesai cepat je. Okay, so channelkan kat tempat yang sepatutnya. Nabi Musa AS dia tak ada kesabaran, lalu Allah Ta'ala angkat dia menjadi Nabi dan Rasul. Okay, sebab tugas Nabi dan Rasul, nampak kemungkaran, kena cegah. Nampak je orang buat syirik, kena cegah. Dan itu sesuai dengan peribadi Nabi Allah Musa AS yang tidak ada, yang kurang kesabaran dalam diri dia. So kita channelkan. Sampai macam tu juga Allah Ta'ala sebutkan, kadang-kadang bila kita nampak pada orang-orang ni, nampak keburukan dia. Macam contoh Allah Ta'ala sebut dalam ayat tentang suami isteri kan. Suami ni bila dia tengok isteri dia, mesti nampak negatif je. Okay. Sebelum kahwin semua, oh Masya Allah. Okay. Tapi lepas kahwin segala macam kekurangan ada dalam tu. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan kathira. Mungkin daripada sifat yang tak elok kamu nampak, yang suami kamu nampak benda kekurangan pada isteri, tapi cuba tengok betul-betul, dengan kekurangan itulah kamu dapat kebaikan. Okay. Kita yang barang-barang kita main campak je, phone kat mana, kunci dekat mana, apa semua. Cuba kalau isteri tak membebel, nak ke kita jaga benda tu? Tak kan? Tapi disebabkan oleh bebelan dia lah kita jadi berdisiplin. Kunci letak kat sini, baju pun pandai masuk dalam ni kan. Okay, disebabkan oleh walaupun dari segi banyak cakap ni benda yang tak digalakkan, tapi disebabkan benda-benda yang nampak negatif, tapi bila kita channelkan kat tempat yang baik, maka kita akan nampak kebaikan pada dia. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada banyak kebaikan di sebalik benda-benda negatif yang kamu nampak. Wallahu ta'ala a'lam. Okey. Ada soalan? Tak ada, macam biasa. Masya-Allah. Ustaz. Ya, ada. Berkenaan dengan surah Gulam. Ya. Kalau kita tengok dalam Yusuf ayat 19, dia apa dah sebut tentang Gulam. Gulam ni yang kita faham dia yang mencari air tu. Jadi yang mencari air tak semestinya budak yang belum balik. Surah Yusuf kat mana? Surah Yusuf ayat 19. Ayat 19 tentang Gulam. Yang dia mencari air, kemudian pergi cari air, lepas tu dia tarik dan Nabi Yusuf ada kat dalam perigi tu, dalam kat timba tu. Kalau ada tu sudah ada Gulam kat situ. Okey. So dia Jadi punya, kalau Gulam tu, maknanya Gulam di surah Yusuf ni mesti yang dah dewasa kan, dah besar. Tak perlu pergi cari air. dia tak semestinya, sebab dia ada satu benda dalam fiqh di mana dalam bab wakalah. Dalam bab wakalah kita boleh mewakilkan orang yang belum lagi sampai balik. Okay, sebab biasa dalam muamalat ni nak diterima, dia mesti orang yang dah mukallaf baru dia jadi muamalah. Okay, tetapi dalam urusan seharian kita, kalau kita nak mewakilkan orang yang belum balik, boleh tak? Okay, kita nak wakilkan orang ni untuk beli barang, budak untuk beli barang bagi kita. Sebab nak bermuamalah, dia mesti kena ada akad. Saya jual, saya beli. So budak-budak ni mana dia nak tahu bab-bab akad ni apa semua. Tapi boleh tak kita perintahkan ataupun wakilkan orang untuk buat kerja untuk kita, walaupun dia tak sampai usia balik lagi, maka tak ada masalah. Okay, dia ada satu kaedah yang dikeluarkan, amad bihi balwa. Kalau budak-budak yang kita uruskan dan tidak ada akad yang berlaku, maka tidak ada masalah. Tidak ada ijab dan qabul. Sebab budak mana tahu ijab dan qabul. Okay, so kalau tak ada ijab dan qabul, sebab asal akad semua saya jual saya beli tu akad. Okay, tapi bila dah terbiasa dengan hantar budak-budak, tak ada akad, maka tak ada masalah. Nak menunjukkan budak, kita boleh wakilkan dia. Okay. Ada pun nak angkat air, maka tak ada masalah, sebab fizikal, mungkin dari segi fizikalnya. Kanak-kanak kat Malaysia bila sebut Gulam, budak 14 tahun, kita nampak apa? Keding ya, apa semua. Cuba pergi kat Turki, tengok budak 13 tahun, 14 tahun. Okay, pergi kat Mesir, budak 13 tahun, 14 tahun. 2 kali ganda tapak tangan dia dengan tapak tangan kita. Okay, so bila mana ada, tapi saya tak nampak dekat surah Yusuf kat mana Gulam. Gulam. Gulam ni adalah budak. Dia boleh jadi servant, dia boleh jadi tak servant. Dia boleh jadi hamba dan dia boleh jadi tak hamba. Okay, sebab perkataan gulam dengan jariyah
Ghulam dengan jariyah ni asalnya adalah kanak-kanak yang nak dewasa, yang nak baligh dah, lelaki dan perempuan. Tapi kerana asal hamba ni, orang yang nak beli hamba, dia akan beli hamba yang pada usia ni, pada usia yang sebelum baligh. Okay, maka perkataan ghulam dan jariyah juga digunakan untuk tunjukkan hamba lelaki dan hamba perempuan. Ya. Dia bukan setakat ambil air. Nabi Yusuf gantung ke timba dia. Jadi Nabi Yusuf tu kecil. Dan jadi budak kalau ghulam, kalau kata budak umur 14 tahun rasa memang mengalami masalah untuk angkat ke timba itulah, sebab ada orang gantung kat situ. Kemungkinan. Tapi kita tak boleh nak target usia dia dewasa atau tidak dengan timba. Sebab perkataan ghulam tu sendiri dalam bahasa Arab dia ada kita nak kata macam mana, Arab ni dia ada satu benda yang unik, okay, di mana setiap peringkat umur ni dia ada nama dia. Dia ada al-murahiqah, dia ada orang yang dah masuk ajuz, okay, dia ada sabi, dia ada tifl. Okay, so dia ada peringkat umur dia. So antara peringkat ghulam dan dia ada syab. Okay. So peringkat ghulam ni adalah peringkat tu di tengah-tengah tu, antara orang yang sebelum baligh dan selepas baligh sedikit. Tu ghulam. Okay. Itu dari segi bahasa lah. Cuma kita tak tahu kalau dari segi sejarahnya, kalau dapat tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam macam mana keadaan dia, ataupun dalam kisah ni ghulam, mana ghulam. Okay, so kalau kita dapat tahu kisah dari sejarah dia membuktikan bahawa yang ni memang umur 20 tahun ke 30 tahun ke, maka itu lain, sebab ada pembuktian yang lain. Sebab dekat sini kita tak tahu hakikat budak tu macam mana. So maka dengan perkataan ghulam tu kita dah boleh ada gambaran, ada bayangan tentang siapa ghulam ataupun dia punya range umur dia. Okay. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Jangan soalan lagi susah pula kan. Okey, baik, masya-Allah, hayyakumullah. Ya. Bolehkah kita macam buat ambil pengajaran daripada cerita Khidir dengan Nabi Musa ni, apa-apa yang terjadi pada kita ataupun pada siapa-siapa lah, contoh macam kita nampak Palestin sekarang, kita nampak sesuatu yang buruk tapi kita tak tahu hikmah kejadian dia selepas tu. Macam Allah yang maha mengetahui apa macam daripada kejadian yang kita nampak macam tak bagus. Dia satu keistimewaan tadabbur ni, dia tak ada limit. Dia tak ada limit. Apa faedah yang kita boleh ambil, faedah yang baik, faedah yang boleh mendekatkan kita pada Allah Ta'ala, maka ambillah. Okay, ambillah. Sebab dia macam kita sebut sebelum ni, benda yang kita nak cari adalah hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Benda yang boleh kita nak kenal lebih pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang merapatkan kita, mendekatkan kita dengan syurga Allah Taala. So benda ni kita tak tahu dekat mana dia ada. Okay, kadang-kadang kita tadabbur daripada Al-Baqarah sampai habis dekat belakang, tak dapat lagi apa benda yang boleh mententeramkan jiwa apa semua. Tapi bila baca Qul a'udzu birabbin nas, dapat pula. Okay. So kita nak kata tadabbur, apa je kita boleh faedah yang kita boleh ambillah faedah. Okay, sebab Allah Ta'ala kata afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dia masalah dia ialah apabila orang tidak tadabbur al-Quran, itu hati dia aqfaluha, ada mangga, ada lock yang tutup hati dia. Okay, so selagi mana ada peluang untuk tadabbur tu, alhamdulillah, bersyukur, sebab hati tu tengah hidup lagi. Okay, untuk cari macam mana jalan untuk pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.